الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita, memberi peluang masih lagi dapat boleh berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala kasih kepada seseorang itu, Allah Subhanahu wa taala melorongkan ia kepada jalan-jalan ibadat, kepada jalan-jalan ketaatan. Dan mudah-mudahan berterusan ataupun istiqamah Allah Ta'ala kurniakan nikmat duduk dalam ibadat, mengerjakan amalan-amalan dan bersungguh-sungguh ataupun mujahadah. Kerana tidak dapat tidak, jalan mujahadah menuntut Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dituntut oleh tiap-tiap orang beriman, orang mukmin. Dan kerana jalan mujahadah itulah yang menjadikan kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni bersungguh dalam apa jua melaksanakan setiap suruhan Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh dalam meninggalkan apa jua larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Baik, jadi insya-Allah malam ni sambungan lagi bagi kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat yang ke-8 dalam bab yang kelima pada menyatakan akibat daripada perbuatan liwat. Jadi insya-Allah malam ni kita cuba perhabislah bab yang berkenaan dengan jenayah ataupun maksiat liwat ini yang dimulakan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam, dan sehinggakan pada hari ini masih lagi diamalkan dalam masyarakat umat akhir zaman. Dan perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi peringatan bersangkut paut dengan amalan-amalan ini, yang mana mereka-mereka yang terlibat tidak dapat tidak ada saham ataupun ada dosa yang ditanggung dan akan menerima balasan azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sambungan malam ni kita tengok lagi baris yang ke-7 daripada bawah tu. Daripada bawah bab yang kelima tu lah. Jangan bilang kuat alik bawah sekali tu. Tu bab yang ke-6 dah dalam kitab Jawi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati, mim alif ta, mati deh, jangan mata. Kalau baca sore tak jumpa cari bakal ni. Tuan nanti email.
tak email tak apalah, orang lama. Dah. Jadi barang siapa yang mati, Nabi kata iaitu meninggal dunia lah, padahal ia mengerjakan pekerjaan Nabi Lut, pekerjaan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Apa dia? Yakni dia mengamalkan maksiat ataupun hubungan songsang yang diamalkan oleh umat Nabi Lut alaihi salam, iaitu liwat. Sama ada liwat tu berlaku di antara sama sejenis, laki-laki dengan laki-laki, ataupun perempuan dengan perempuan, ataupun laki-laki dengan perempuan. Ia boleh jadi berlaku. Jadi Nabi kata bahawa siapa yang meninggal dunia, yang mati dalam keadaan dia ni mengamalkan lagi pekerjaan kaum Nabi Lut alaihi salam, maka tiada diam ia di dalam kuburnya. Kenapa dia tak ada diam ni? Maknanya tidak tenang dia duduk dalam kubur. Allahu Akbar. Melainkan satu saat jua pun, walaupun satu saat duduk dalam kubur. Allahu Akbar. Jadi kubur ni merupakan persinggahan pertama kita. Ke mana pun tak boleh nak lari. Tak. Cuba melarikan diri, tak berjaya lari. Walaupun kita ni tak ada kubur, mati kena baham diri mah. Tak. Berhiman dalam hutan teh burung ko ataupun pergi nembok ko, kena bahan diri mah. Maknanya orang tak jumpa cari mayat, maknanya mati tu dalam perut rimah. Walaupun mati dalam perut rimah sekalipun, tak, dia akan berjumpa juga dengan satu alam. Alam mana ni? Alam barzah. Tak, hak ada kubur tu adalah kuburnya. Hak mati biasa, hak mati kecil manis, mati darah tinggi, mati jantung, mati penyakit Covid, dah ada kubur dia. Hak tak ada kubur pun sama juga akan berjumpa dengan alam barzah. Malam pertama di alam barzah dipanggil. Kok mana pun. Jadi nak lari tak boleh lari. Maka malam pertama di alam kubur, alam barzah, merupakan detik yang menjadi tanda sama ada kita ni mulia ataupun hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka buatlah persiapan nak menghadapi malam pertama di alam barzah, di alam kubur. Dan kiamat yang paling hampir dengan kita, kematian yang paling dekat dengan kita, mati. Jadi mati ni anytime, bila-bila masa, bila Allah perintah malaikat ambil nyawa kita, ambil. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Allah Taala kata, dan apabila datangnya akan ajal kamu, detik kematian kamu, fala yastakhiruna sa'atan, tidak akan lambat walaupun satu saat, dan tidak akan cepat walaupun satu saat, bila sampai masa dia. Jadi buat persiapan kita nak menghadapi malam pertama di alam barzah, malam pertama di alam kubur. Kalau baiklah ia, maka insya-Allah perjalanan kita nak menuju kepada titian sirat, nak menuju kepada kebangkitan hari kiamat, nak menuju kepada syurga, insya-Allah Allah permudahkan. Kalaulah masuk alam kubur ni tak comel dah, tak molek dah, maka suatu kebinasaan ataupun suatu kecelakaan bagi kita. Dia tak boleh nak berubah dengan tahlil saja. Ada orang yang harap tahlil saja ya. Bila ada mati, dia kata wajib buat tahlil. Maka kalau tak buat, rasa salah. Bukan nanti ini, rasa berdosa ke lagu mana.
Nah, ada orang diharapkan tahlil, orang sedekah bacaan surah Fatihah ke dia, sedekah bacaan ayat Quran, surah Yasin pada dia, sedekahkan bacaan tahlil, zikir la ilaha illallah pada dia. Nah, dia harap tu. Dia lupa nak buat persiapan hak yang diri dia sendiri ni. Jadi tak kira siapa-siapa, tiap-tiap orang ni akan mengalami. Tak lepas. Sama ada kita ni suami, ataupun kita ni sebagai seorang ayah, ataupun kita ni sebagai seorang isteri, ataupun sebagai seorang mak, ataupun sebagai anak-anak, akan merasai alam barzah, alam kubur ni. Jadi persinggahan pertama, dan kita nak sangat-sangat mudah-mudahan persinggahan dalam kubur kita ni Allah buka seperti mana Allah Ta'ala buka hijab. Allah Ta'ala buka hijab kepada orang-orang yang soleh, jenazah yang soleh, iaitu Allah buka akan pintu-pintu, nelo-nelo daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuknya haruman-haruman syurga. Nah, dan keadaan alam kubur kita tu luah, boleh tengok sejauh sayuk mata memandang. Allah legonya lah, lahanya berasa, linenya berasa. Nah, adakah boleh mudah-mudah lagu tu? Tak boleh. Kena dengan amalan, kena dengan amalan-amalan, terutama amalan yang makbul, yang Allah terima. Tak. Banyak beramal tapi Allah tak terima. Ada cukup. Beramal tu bukan main lah, tapi tak kena dengan hak Allah Ta'ala nak. Takut-takut kita buat ni Allah Ta'ala tolak. Kena mari mikir, nak beki amalan-amalan kita, mudah-mudahan menjadi pembantu ataupun peneman kita di alam kubur, alam barzah. Paling lama di alam barzah, alam kubur. Paling lama, ada ulama kata, bukan hadis, tapi ulama mengatakan bahawa paling lama anggarannya 4 rakaat semayang. Tahu mana? Kerana apa? Lazat, sedapnya, nikmatnya, sukanya. Nah, kita buat anggaran ataupun kita buat analogi sesuatu perkara yang kita suka buat atas dunia ni. Apa dia? Kalau orang tu jenis suka permainan, dah 2 jam 3 jam semata jadi masa. Nah, kalau orang tu jenis suka tengok TV 3 jam tengok cerita Tamil semata je, tak rasa. Sebab apa? Kena dengan jiwa dia tu. Ada orang jenis pula suka memancing, suka mengair sehari tu mah. Nah, tak rasa pun. Ada orang suka main papan damaji. Nah, start pada pukul 10 tu asar tak sudah lagi buat haji dia. Siapa tembuh apa haji ni. Tapi tak berasa. Kerana apa? Kena dengan jiwa. Nah, Allah asal tu padahal baru saat ni berasa. Tu kena dengan jiwa kita. Berasa semeta je. Berasa singkat je masa. Tak. Jadi alam kubur lah gitu esok. Walaupun kita tengok berasa apa lama, tapi hakikat sebenar orang duduk dalam tu, bila Allah buka akan anugerah pada dia. Allahu Akbar. Berasa semeta ya. Tak. Berasa semeta je. Tengok orang-orang soleh, orang-orang yang Allah Ta'ala kasih jenazah dia, kubur dia. Nah, kena molek hak yang berlaku lah. Kalau bila digali balik, bila ditengok balik, kadang-kadang jenazah tu comel lagi. Nak ayatnya bahawa bila Allah Ta'ala bukakan akan anugerah dia tu pada hamba yang dia kasih. Habis-habis lama 4 rakaat semayang, lama mana? Kalau semayang tu tak baca sunat, baca Fatihah saja. Ni doa iftitah tak baca, surah pun tak baca, baca Fatihah ya. Tasbih baca sekali ah. Subhanallahil a'la wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, tahiyat pun baca hak wajib-wajib lah. Lama mana? Maknanya singkat sahaja. Tu habis lama duduk dalam kubur. Habis singkat 2 rakaat sembahyang. Oh lagi cepat. 2 rakaat sembahyang. Nak ayatnya nikmat
orang yang Allah Ta'ala anugerahkan, Allah buka akan tanda-tanda yang baik kepada jenazah ni, mayat yang baik ni di alam kubur. Allahu Akbar. Jadi kena buat persiapan tuan-tuan, muslim-muslimat, tiap-tiap orang kena buat, terutama persiapan nak menuju detik kematian kita ni. Kena banyak taubat, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut dalam ini termasuk dalam dosa besar lah. Tapi dosa kita ni banyak, dosa liwat tak aja berlaku, mungkin tak aja buat kita semua ni, tapi dosa-dosa yang lain. Jadi kita tak lepas daripada berbuat dosa, terutama dosa dengan Allah. Wajib kita taubat, minta ampun pada Allah kok mana pun. Ada ke orang tak ada dosa? Tak ada. Setiap orang ada dosa, melainkan para anbiya, para nabi dan para rasul, mereka ni maksum. Maksum lagu mana? Terpelihara daripada berbuat dosa. Jadi kita tak terlepas. Walaupun tak terlepas, jadi Allah buka melalui jalan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang Allah hantar musibah, Allah hantar ujian pada kita ni kan apa? Kerana antaranya nak dengar rintihan hamba-hamba dia. Astagfirullah, minta ampun pada Allah. Taubat pada Allah tuan-tuan. Tak kira tua, tak kira muda. Takkan hati ketua baru nak taubat. Kena molek. Tak ada nak taubat, mati dulu. Jadi taubat ni hari-hari, harian-harian. Taubat ni bukan lafaz mulut, aku taubat dah. Taubat ni pada hati. Takut pada Allah. Takut kenapa? Takut atas dosa kita buat zaman-zaman hari tu, ataupun dosa-dosa yang pernah kita buat sebelum pada ni. Minta ampunlah tuan-tuan. Sungguh minta ampun kita dengan Allah. Kalau dengan manusia, minta ampun dengan manusia. Lagu-lagu mana pun, kalau kita tak minta ampun pada Allah, tak lepas kita daripada terkena akan balasan-balasan dalam kubur esok-esok. Balas selalu dah. Atas dunia ni Allah Ta'ala balas dah. Balas melalui mana? Antaranya balas melalui Allah jauhkan kita daripada rahmat dia. Allah jauhkan kita daripada rapat dengan dia. Tu tanda-tanda dia lah tu. Tapi kita tak khabar, tak sedar Allah menjauhkan kita ni daripada dia. Kita tak khabar, tak sedar. Rupa-rupanya Allah beri nikmat kepada kita, kita jauh daripada dia. Rupa-rupanya Allah ni menjauhkan kita daripada dia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Ta'ala kata, beri nikmat, beri dalam keadaan Allah lalaikan kita, jauhkan kita. Rupa-rupanya Allah ni nak jauhkan kita, nak jauhkan dia ni dengan kita. Tapi kita tak khabar, ingat kau Allah kasih kita, Allah sayang kita. Allah beri umur yang panjang, tapi kau jauh daripada Allah. Hak lain boleh buat belaka. Allah beri umur yang panjang kita ni, boleh pergi situ, boleh pergi sini, boleh main goto main gon ni, tapi nak rapat dengan dia tak boleh. Ni tanda-tanda dia. Allah jauhkan kita, tak kira siapa-siapa. Hatta tok lebah, hatta orang-orang agama mana. Kerana apa? Di antaranya tak sungguh mujahadah tu. Sungguh nak ambil hak Allah Ta'ala suruh, dan sungguh nak tinggal hak hak Allah Ta'ala larang. Orang sungguh lain pahala. Allah. Bismillah. Pahala kita buat sesuatu ibadat tu Allah Ta'ala beri dah tuan-tuan. Kita semayang, kita mendengar, kita berzikir, tapi pahala atas mujahadah selagi tu Allah beri pula sekali lagi. Allah bagi pula sekali lagi. Maknanya pahala atas ibadat tu, pahala atas pahala tu. Contohnya, terutama atas sesuatu kesusahan yang kita buat kerana Allah. Macam orang duduk jauh nak mari masjid, bersungguh dia mari ni tak sama dengan orang hak dekat. Hak dekat
ndak mungkin dekat bila masjid. Mudahlah nak mari. Tapi hak jauh tu mikir kat Allah ni. Nak duduk jauh, duduk mana tu? Duduk alah ko Jabi ni mari sini. Contohnya. Jauh kat Allah nak mari. Jadi atas kesungguhan dia tu Allah beri pula lagi. Bonus pula atas tu lagi. Atas apa? Atas kesusahan. Jauh dia tu. Kesungguhan atas jauh dia tu. Kalau hak dekat, kalau hak dekat susah juga dia nak mari, tapi tebal juga. Allah beri juga ke dia. Duduk tepi masjid tapi payahlah aku nak mari ni. Tapi dia sungguh juga. Allah beri juga dia situ. Sebab apa? Kerana susah payah dia ni sanggup mari juga. Tu lebihnya. Tak. Orang beriman ni jatuh atas susah, Allah beri pahala pada dia. Walaupun selumba masuk pada jari kita. Orang main kayu, main ngetel kayu, belah kayu, masuk selumba. Selumba ni bukannya pergi jahit hospital 8 jahit. Halus sangat, tapi Allah beri pahala, Allah angkat akan dosa. Allahu Akbar. Jadi kena taubat pada Allah nak masuk pada alam kubur ni. Kalau tak taubat, tak minta apa pada Allah, diri sendiri tak minta apa pada Allah, maka kita takut, bimbang sangat tuan-tuan muslim-muslimat. Tak? Amalan-amalan hak yang apa nama ni orang hantar pada kita tu, takut-takut terhijab. Lagu mana? Hak tahlil, hak orang ngaji apa nama 30 juzuk. Takut-takut terhijab. Sebab apa? Kita sendiri tak minta dengan Allah. Kalau kita minta lain, ada jalan. Ni diri dia sendiri jauh dengan Allah. Tak hasil lagu tu. Tu kalulah jenazah ataupun mayat yang kita tu comel baiknya, maka Allah buka di antara pintu-pintu wangi-wangian syurga. Allah leganya duduk di alam barzah, duduk di alam kubur, duduk di taman-taman dalam kubur tu, leganya. Dan kalau hak jahat, hak jauh dengan Allah, hak tak cara masjid-masjid surah bala agama ni tak cara, dah agak-agak lagu mana dengan jenazah dia, dengan malam pertama di malam di alam kubur dia, lagu mana agak-agak. Harap ke orang mari tahlil, harap ke apa nama orang sedekah baca ayat Yasin, belum tentu lagi tuan-tuan. Tak, kalau ada hak tu pun sebagai bonusnya. Bonus lagu mana? Bonus yang orang tolong, anak-anak tolong. Tak, tapi jangan haraplah. Kalau tak buat pun tak apa. Cuma kalau buat tu jangan harap sangat. Lah, orang hak jom buat tu belum tentu lagi. Hak jom tahlil, tak, hak jom ngaji Quran, ni molek. Buat apa tahlil? Kena ada makan ni bakali. Kerana tu. Jadi kan ada makan. Kau sedap makan ni, kau kuat. La ilaha illallah. Kau kuat tahlil tu. Tak. Kalau masjid ni tak apalah. Kuat tahu ke mana pun. Tak ganjil lah mana. Kalau rumah-rumah kat rumah kayu tu, gelega-gelega tu, gogeh juga sedikit sebanyaknya. Nak nasi minyak. Hak gagah-gagah tu. Kalau wahulu ni slow sikit dah. Kena molek nero atas hotel sebeh tu. Sebab apa slow tu? Wahulu cucu haitai tak rok dia kata. Kena molek tanya. Malam ni makan apa dia malam ni? Kena molek. Standby dah. Jangan harap sangat deh. Nak buat pun buatlah. Nak buat pun buat, tak jadi masalah. Cuma jangan kita harap sangat. Jangan harap orang buat amalan untuk kita. Kita sendiri yang cari jalan nak dekat dengan Allah, nak cari jalan nak balik pada Allah. Sebab tu orang-orang yang warga-warga emas, orang tua-tua, dak kalau tak nampak lagi jalan pada ibadat ni, takut ni. Takut bimbang kita ni mati, Allah cabut. Antaranya Allah cabut iman ketika nak mati. Allah cabut, Allah Taala cabut ni, bila Allah Taala cabut kan, Allahu Akbar. Takut-takut mati dalam keadaan salah satu daripada mati cabang munafik. Takut sebenarnya, tapi oleh kerana kerana jahil, kita tak puasa apa-apa. Jadi makanan syaitan. Bila Allah tinggal, syaitan ambil alih kita. Allahu Akbar.
Jadi taubatlah tuan-tuan atas dosa-dosa hak yang pernah kita buat. Tak kira lah dosa apa pun, Allah tu Maha Pengampun. Allah ni dia suka dengar hamba-hamba dia ni minta. Padahal dia tahu dah kita ni dosa apa. Tak, dia tahu belaka dah orang ni dosa apa, orang ni dosa apa, dia tahu belaka dah. Cuma dia nak dengar, kalau boleh sebut. Sebab tu kita ni kena banyak sebut cacat celah kita dengan Allah. Sebab tu di antara doa-doa yang kita nak minta, puji Allah dulu. Bila kita puji Allah, kita sebut cacat celah kita. Hinanya aku ya Allah, tak pakainya aku Tuhan. Tak, daihnya aku, lemahnya aku Tuhan. Kita sebut dulu cacat celah kita. Barulah nak buang sifat-sifat yang berasa kita mulia, yang berasa kita ni lebih, yang berasa ni kita ni pandai, baru boleh buang. Kalau tak mari sifat-sifat lagu tu, oh payah. Doa pun dalam keadaan Allah tolong. Takut-takutnya. Jadi taubat, minta ampun pada Allah. Buat persiapan nak menuju alam kubur, alam barzah ni. Dengan amalan-amalan, ibadat-ibadat. Tiap-tiap orang kena buat. Orang perempuan. Jangan nak harap pada orang lain. Biar kita dulu buat persiapan untuk alam kubur kita. Nak masuk kubur ni, gapo dia kita siap. Soalan-soalan hak malaikat nak tanya, siap tak? Ngapa belaka dah, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Ngapa belaka dah? Soalan bocor belaka dah. Boleh jawab tak? Jawab dalam alam kubur bukan dengan mulut, tapi dengan amalan. Dengan amalan, jawab dengan semayang, jawab dengan puasa, jawab dengan duduk dalam taman syurga majlis ilmu. Tu yang jadi jawapan-jawapan dia tu. Kalau jawab dengan mulut, boleh tahan kubel mulut kita. Dak, barang duduk atas dunia ni pelawak belaka dah mulut kita ni. Nak kecek malaikat tak leh. Jadi jawab tu bukan dengan hafalan, tapi dengan amalan. Tak, kalau jawab dengan hafalan, ramai orang boleh jawab. Tapi tak, ramai orang yang gagal, fail soalan mungkar nakir dalam kubur ni. Fail lagu mana? Gagal. Bila gagal, siap. Tak. Walaupun soalan tu dibocor dah. Sebab tu tak boleh nak rasa agah kita ni dengan kita tahu dengan ilmu hak kita ada. Tak. Kita tahu dah begini. Tahu belaka dah, tapi tak boleh nak berasa agah. Kenapa? Takut-takut tak boleh nak jawab juga. Dengan Allah, tak, dengan Nabi SAW, dengan ikhwanuka, dengan sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara se-Islam kita. Lagu mana? Yang menjawab siapa saudara kamu, lagu mana kita dengan saudara-saudara mara kita? Kena jawab belaka lah tu. Jadi banyak persoalan-persoalannya. Tu di alam kubur. Jadi siap sedia tak? Kena buat persiapan. Minta ampun pada Allah. Dengar orang minta ampunnya. Jadi Nabi SAW kata, tak selamatlah mereka-mereka yang mati, yang meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Lut alaihi salam. Tak tenang dalam kubur. Tak tenang tidak sentosa akan kuburnya. Walaupun satu saat. Nak ayatnya azab sama. Tak. Kita ni duduk atas dunia ni dalam keadaan panah ataupun dalam keadaan tak selesa ni, bukan kadang-kadang tak sabar dah. Tengah-tengah semayang tiba-tiba orang tutup kipas. Agak-agak lagu mana tuan-tuan? Orang tengah semayang, kita ni nak semayang kita cari kipas lah. Kalau kipas besar ni tak buka lah. Tengok kipas, ada kipas stand kipas tu. Dah, tiba-tiba orang tutup kipas. Kita panas. Lagu mana agak-agak? Tak selesa tu. Nyupuh dalam hati. Kakak ni tak erti kan. Kita tengah semayang ni. Orang tutup kipas, nak marah rasa nak marah. Tu dalam ibadat tu mana tak selesa. Tak selesa kita.
Tak lama, bukan sejam. Tak, sekejapnya, tapi tak selesa dah. Tak selesa. Ni Allahu Akbar. Duduk di dalam kubur. Walaupun satu saat tak ada keselesaan bagi dia. Maka disuruh Allah Ta'ala seorang malaikat, seperti burung. Malaikat ni, Allah perintahkan malaikat seperti burung, maka disambarnya mayat itu dengan dua kakinya dan diterbangkan kepada negeri kaum Nabi Lut alaihi salam. Dibawa pada kaum Nabi Lut alaihi salam di Jordan. Dan tersurat, yakni tertulis pada dahinya, putus ia daripada rahmat Allah. Orang yang putus daripada rahmat Allah, kita ni tak lepas daripada rahmat Allah. Rahmat Allah ni dengan maksudnya kasih sayang Allah, keampunan Allah, perhatian Allah. Kita ni sebab apa? Hamba dia. Sebab tu tak boleh kita ni putus asa dengan rahmat dia. Tak, sejahat-jahat mana pun kita, sebesar-besar dosa kita dengan Allah, jangan kita ni berputus harap dengan keampunan Allah, dengan rahmat dia, kasih sayang dia, pengampunan dia. Carilah. Kita ni banyak dosa, tiap-tiap orang tahulah dosa masing-masing. Tak, maka tidak terlewat ataupun tidak terlepas. Lagi mana tidak siapa nyawa kita pada halqam, pintu taubat tu terbuka lagi, minta ampun pada dia. Duduk seorang-seorang mendengung. Sebab tu kadang-kadang ulama kata ni kita kena ambil jalan, kita duduk beruzlah. Uzlah ni kita berkhalwat, uzlahkan diri. Dan kita duduk seorang-seorang. Sama ada seorang-seorang tu duduk dalam masjid, duduk dalam surau, dalam balasah, ataupun dalam bilik rumah kita. Kena cari jalan, duduk atas kereta sore-sore. Kita kena sebut, puji Allah, puji Tuhan, puji Allah, sebut penyakit kita. Kena buat lagu tu. Hatta orang-orang alim sendiri pun kalau kita tak buat lagu, benda-benda nak rapat dengan Allah ni, tak, dia ada hijab, tak siapa. Bahkan Nabi-Nabi dan para sahabat dia amal benda ni. Jadi kita nak rapat dengan lagu mana dengan Allah? Tak, kita nak kasih lagu mana dengan Allah? Kalulah kita tak buat perkara-perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala kasih. Jauhlah jawab dia. Kita lah ni buat sekadar-kadar melepaskan hak wajib je, hak semayang. Jadi kita tak ambil sesuatu yang boleh kita merapatkan dengan dia. Terutama kita sebut pada dia, kita royak ke dia, royak ikut bahasa kita lah, ikut bahasa hak yang kita faham. Kalau bahasa kita tak faham, payah. Tak, kecek ke bahasa Arab, kita apa? Allah ni faham, tapi kita ni tak faham. Macam doa lah, kita doa Allahumma tak, Allahumma Rabbana. Panjang mana Allahumma Rabbana? Gapa dia meminta? Tahu aku hak ngapa lama dah. Jadi doa ni bukan apa yang kita hafal, tapi apa yang kita nak. Kita nak gapo? Tu doa sebenarnya. Sebab tu kita berdoa ni lama dah, tapi tak degis pada hati kita ni. Antaranya kita tak faham apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni dia tahu ke mana pun, dia faham bahasa belaka. Lagu tu. Jadi jangan putus dengan rahmat Allah Ta'ala. Walaupun dosa kita ni seluas lautan, banyaknya dosa. Dosa apa? Macam-macam perkara dia buat dosanya. Tak, minta ampunlah pada Allah. Sehingga kan ulama-ulama kata walaupun dosa paling besar, dosa apa? Syirik pada Allah. Kalau ikutkan syirik pada Allah ni, Allah tak ampun dosa. Tapi ada ulama kata ada jalan lagi, Allah nak ampunkan dosa-dosa dia ni. Kalaulah dia ni balik semula pada Allah, taubat balik pada Allah atas dosa-dosa yang dia buat tu. Nak ayatnya maghfirah, keampunan Allah Ta'ala ni luas terbuka. Sebab itulah syurga Allah ni ramai yang dimasuki terdiri daripada pendosa-pendosa yang taubat pada Allah. Hak solik tak ada, hak solik usih. Kita ni bagai cemah, bagai kena gonyoh dulu, kena bilah dulu, kena basuh dulu. Tak, barulah nak kena bubuh di tempat yang comel. Asal comel dah,
Tapi mak mari ke dunia ni banyak perkara kita kena. Kena hasut di iblis, hasut di syaitan, hasut di hawa nafsu, jadi hitam jadi angus kita. Dak. Nak bilah balik, nak kicuh balik. Nak buat masuk dalam syurga Allah SWT dengan taubat, minta ampun pada Allah. Dengan rahmat Allah. Jangan putus asa. Bab tu jahat setara mana, sembayang kena sembayang. Jahat setara mana kita, tapi aurat tutup, wajib tutup kalau orang perempuan. Kuku mana pun hak asah-asah tu. Hak lain tu beki. Kita berubah kerana apa? Kerana Allah dan kerana nak jaga diri kita, bukan kerana orang lain. Bukan nak kata kerana kita baik dak. Kita ni tak baik belaka, tapi nak menjadi yang Allah Ta'ala kasih, yang baik di sisi Allah. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun habis malam ni, lagi akan datang pada hari kiamat beberapa kanak-kanak yang tiada bagi mereka itu kepala. Oh, tak ada kepala ni. Budak-budak ni hak Nabi sebut ni, lagu mana di hari kiamat esok-esok kanak-kanak ni kepala tak ada. Putus kepala ke lagu mana ni? Maka berkata Allah Ta'ala bagi mereka itu, Allah Ta'ala tanya mereka ni, mu ni hak kecil-kecil, anak-anak uik ni mari mana ni? Padahal tu saya tahu dah, tapi Allah nak tanya. Jadi Allah Ta'ala tanya mereka itu, budak-budak ni Allah Ta'ala tanya, hak tak ada kepala ni, siapa mu? Siapa kamu? Mu ni siapa? Allah Ta'ala tanya. Maka sembah sekalian mereka itu, mereka pun royak lah, kami ni telah dianiayai, kami ni telah diwak khianat, dianiayai. Maka berkata Allah Ta'ala, siapa dia? Siapa yang menganiayai akan kamu? Siapa dia khianat kamu? Nak ayatnya di hari kiamat esok Allah mengadili belaka. Sebab tu faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Walaupun sebesar biji zarah kebaikan yang kita buat Allah kira, dan walaupun sebesar biji zarah kejahatan yang kita buat Allah kira. Maknanya kira belaka. Hak baik, hak jahat yang Allah Ta'ala buat ni. Nak ayatnya cermat telitinya Allah. Tak boleh lepas kita ni. Sebab tu bab dosa, bab pahala ni kena teliti, cermat sungguh-sungguh. Terutama bab dosa ni. Takut-takut apa? Sakok. Jadi Allah Ta'ala tanya, siapa dia wak nyanyi wak khianat kamu ni? Maka sembah mereka itu. Budak-budak ni pun kata, hak tak ada kepala ni, kata bapa kami adalah mereka itu mendatangkan duburnya. Ayah-ayah kami lah hak dulu. Tak mendatangkan kuali belakang. Mesin kuali belakang. Haram dosa ni. Tak. Jadi menyebabkan perbuatan tersebut Allah Ta'ala zahirkan melalui apa? Melaluinya wujudnya kanak-kanak yang tak ada kepala, nak ayatnya aibnya. Benda hak lagu ni. Allahu Akbar. Melainkan taubat, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta ampunlah pada Allah. Dosa salah kita buat atas dasar nafsu, dasar syahwat yang menyamar itu, minta ampun pada Allah. Tak kira lah dosa ni ke dosa lain ke, sama je. Kena minta ampun belaka. Sebab setiap yang berdosa tu tak akan masuk syurga Allah, tak lepas daripada Allah. Kena balik pada Allah, minta ampun pada Allah, minta redha Allah. Tak susah kita. Hebat setara mana pun dunia kita, hebat setara mana pun jawatan kita, hebat setara mana pun kekayaan kita, balik tu juga. Tak selesai. Kita tengok setara mana orang kaya-kaya, orang hebat-hebat, tak susah. Akhirnya balik pada Allah. Ayatnya lemah kita ni, tak selesai dengan hak kita, kena balik pada Tuhan.
Al-babus sadis, bab yang keenam, fi bayani uqubati akili riba, bab yang keenam pada menyatakan akibat daripada makan riba. Makan riba. Makan riba ni makan lagu mana? Makan sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Tak, Allah ayat dalam Quran, wa ahallallahu bai', Allah menghalalkan jual beli, wa harramur riba, dan Allah haramkan riba. InsyaAllah akan datang kita tengok bab riba ni lagu mana yang berlakunya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.